Hai Movie Hunters, di video kali ini, admin akan mereview jalan cerita sebuah filem action thriller yang rilis pada tahun 2014, Sabotage. Filem yang berhujung plot twist ini mengisahkan sebuah pasukan elit DEA yang melakukan tugas serbuan ke atas sebuah rumah kartel dadah. Tanpa berlengah, mari kita mulakan. Pada awal cerita, ditunjukkan rakaman seorang wanita yang diseksa oleh lelaki bertopeng. Wanita itu berteriak menyebut nama John, dan John tersebut adalah ketua kumpulan elit DEA. Mungkin itu ialah isteri beliau kerana John kelihatan sangat sedih ketika melihat klip rakaman itu. 8 bulan kemudian, scene ke arah John yang sedang memandu membawa pasukannya untuk melakukan serbuan. Mereka menerima arahan dari pihak atasan supaya membawa keluar sejumlah duit manakala selebihnya perlu dimusnahkan. Ini adalah keseluruhan pasukan John. Di dalam rumah yang mahu diserbu itu, sudah ada seorang anggota John yang bernama Lizzie. Dia sedang melakukan penyamaran sambil menunggu kehadiran skuadnya. Dan dia mendapat info tentang lokasi terletaknya duit hasil daripada jualan dadah mereka. Selepas John dan lainnya masuk ke kawasan rumah itu, Lizzie pun terus bertindak menghapuskan mangsanya dari dalam. Lepas settle membunuh, Lizzie berlari masuk ke dalam truk dan bersiap untuk masuk semula bersama yang lain. Ketika masuk, mereka ditembak berterusan tetapi tiada siapa yang cedera. Dengan skill yang lengkap mereka, terlalu mudah untuk menghadapi penjahat itu. Mereka terus masuk sehingga menjumpai tempat duit yang banyak itu disimpan. Tanpa membuang masa, mereka mengikat duit itu pada tali untuk dilepaskan melalui saluran tandas. Tiba-tiba, Smoke ditembak oleh penjahat dan rebah. Mereka terus berusaha untuk mengambil sejumlah duit dan keluar dari situ dengan selamat. Selesai tugas, mereka pun pergi untuk mendapatkan duit itu. Tetapi, duit itu telah hilang seperti diambil seseorang. Pihak atasan mereka mengesyaki bahawa ada di kalangan skuad John yang telah mengkhianati dan mencuri duit tersebut. Mereka disiasat. Sebagai ketua skuad, John lah yang paling disyaki mencuri duit itu. Dia sentiasa diekori oleh pegawai pemantau ke mana sahaja dia pergi. Setelah berbulan diawasi, kes John dan skuadnya pun tiada petunjuk dan John kembali mendapat lencana dan pistolnya sebagai anggota DEA semula. John membawa berita gembira buat skuadnya. Mereka kembali berlatih bersama. Di malam hari, mereka meraikan dengan lepak dan berseronok di kelab. Selesai meraikan, tiba-tiba Pyro dibunuh. Dia yang tidur di dalam van-nya tersedar dan mendapati sedang berada di landasan keretapi. Pintu terkunci dan dia pasrah. John hadir ke lokasi dan berjumpa dengan pegawai penyiasat, Caroline. Caroline yang ingin menyoal siasat Nick datang bersama John ke rumahnya dan terjumpa Nick yang telah mati dibunuh dan dipaku di atas siling rumahnya. Seperti ada seseorang yang memburu mereka satu persatu. Penyiasat Caroline tiba-tiba mendapat sebuah thumb drive yang mempunyai klip rakaman soal siasat skuad John dan mengetahui mereka ialah suspek pencurian duit organisasi dadah. Dia dan John pergi mencari seorang anggota skuad iaitu Tripod untuk memberi amaran tentang pembunuhan anggota yang lain. Caroline mengesyaki ada anggota kartel yang sedang memburu mereka. Dan benar, Tripod dijatuhkan oleh beberapa orang penjahat.
Scene beralih ke penyiasat Caroline. Dia didatangi oleh monster. Monster berniat untuk membantu siasatan dan dia juga bercerita tentang misi yang pernah mereka lakukan pada masa lalu dan perkara malang yang menimpa ketuanya, John. Benar, keluarga John telah diculik dan dibunuh oleh kartel dadah. John sedaya upaya mencari pembunuh keluarganya tapi tak dapat temui hingga sekarang. Scene berpindah kepada John dan Caroline. Mereka sedang membincangkan tentang suspek pembunuhan anggota skuadnya. John memberikan beberapa info kepadanya. Seterusnya, John dan skuad sekali lagi membuat serbuan dengan harapan dapat menumpaskan pembunuh anggota mereka. Tetapi, setelah selesai tembak-menembak, mereka mendapati penjenayah di situ bukanlah geng yang mereka targetkan. Scene bertukar. Orang awam yang sedang memburu ikan terkejut kerana melihat mayat. Pihak hospital dan Caroline mendapati mayat itu ada tatu yang sama dengan mayat yang membunuh Tripod. Tetapi mereka mencurigai kerana mayat itu sudah mati hampir seminggu. Seperti ada yang merancang pembunuhan anggota John. Sambung. John dan skuad berkumpul untuk berbincang. Malangnya, keadaan menjadi sukar apabila mereka saling menuduh dan tidak lagi mempercayai antara satu sama lain. Grinder beredar. Lizzie pula membuat pengakuan mengejutkan monster. Dia kini lebih memilih Sugar dan beredar. Grinder bertemu penyiasat Caroline. Dia menceritakan rahsia mereka. Scene berpindah ke sebuah restoran di mana John, Caroline dan Grinder sedang berbincang. Tak disangka, Grinder di headshot dan pelakunya ialah Lizzie. John dan Caroline bergegas ke rumah Lizzie dan monster untuk mencarinya dan mereka terlambat kerana Lizzie dah pun menewaskan monster juga. Kerana Lizzie inginkan pasport yang dimusnahkan monster, dengan marah Lizzie menikamnya lalu menempatkan mayat dalam peti. John mendapat panggilan. Ia daripada Lizzie yang berkata mahu berjumpa John. Ketika John datang, ternyata Lizzie dan Sugar memasang perangkap untuk membunuh John. Mereka bersedia menembak John, tapi John yang memakai baju kalis peluru tidak mati. Dengan cepat, Caroline menyelamatkan John. Mereka mengejar hingga ke tengah pekan. Dalam berbalas tembakan, Sugar terlanggar seorang penunggang basikal. Penunggang itu mati dan melekat di cermin keretanya. Dengan penuh darah, Sugar hilang kawalan, lalu merempuh belakang sebuah truk. Sugar mati serta-merta. Lizzie cedera. John yang sampai bertanya kenapa dia melakukan perkara ini. Lizzie cakap dia marah kerana dia rasakan salah seorang telah mengambil duit itu. Di sinilah berlaku perkara tak terduga. John mengatakan dialah yang mengambil duit itu. Lizzie yang mahu menembak John ditembak terlebih dahulu oleh John. Penyiasat Caroline terkejut dengan semua ini. John terus menghilangkan diri. Ternyata John lah yang menjadi pengkhianat sebenarnya. Tujuannya ialah membalas dendam. Scene bertukar ke Mexico. Kelihatan John seperti di dalam pejabat polis. Dia bertanyakan di mana dia. Orang yang John cari ialah pembunuh isterinya. Terlihat juga duit yang banyak di atas meja untuk merasuah pegawai polis Mexico untuk mendapatkan info pembunuh itu. John ke kelab di mana lelaki itu berada. Dia memerhati dan memulakan langkah kanan. John menembak kepala dan mati, lalu dia menewaskan pengawal di luar. Selepas semuanya tumbang, John kelihatan gembira dan duduk menikmati cigarnya. Tamat. Pengakhiran yang hebat. Sekian sahaja video review movie kali ini. Jika ada cadangan, sila komen di bawah. Bye-bye.